Bismillah walhamdulillah, hadirin hadirat Al-Baja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kali ini saya akan membicarakan sebuah topik yang bertajuk menjaga penampilan diri dalam kehidupan di bawah tajuk mata pelajaran pendidikan Al-Quran Al-Sunnah tingkatan 4. Tajuk ini sangat penting kerana kita hendak melihat bagaimanakah seorang Islam yang ada agama yang perlu menjaga penampilan diri lebih baik daripada agama-agama yang lain. Kerana imej atau penampilan diri ini sangat penting kerana manusia melihat pada zahirnya manusia. Walaupun demikian, Allah melihat pada hati, tetapi dalam masa yang sama terdapat beberapa ayat dalil naqli menjelaskan peri pentingnya menjaga penampilan diri dalam kehidupan. Sebelum saya meneruskan, kita akan tengok satu persoalan. Adakah Islam menghalang penganutnya berfashion? Adakah kita perlu memakai jubah setiap masa? Adakah kita perlu memakai serban setiap masa? Adakah tidak boleh memakai jin? Adakah tak boleh memakai seluar yang pendek ataupun kita panggil lepas sampai lutut? Dan baju jin dan sebagainya. Kalau perempuan nak berhijab fashion yang pelbagai, apakah kriteria yang penting supaya kita ini boleh menjaga penampilan diri bersesuaian dengan syariat. InsyaAllah kita akan tengok perkara ini dalam bab ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, Nabi SAW ada menyebutkan iaitu dan mafhumnya siapa yang menyubai sebuah kaum, maka dia adalah sebahagian daripada kaum tersebut. Maksud hadis ini banyak tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Namun kita ambil secara ringkasnya iaitu berkaitan tentang adat resam budaya agama. Misal katalah. Jadi kalau upacara agama, dia pakai misal kata ada pakai khusus. Dia buat perayaan ni kena pakai begini, kita tak boleh menyerupai begitu. Saya kata pakaian antara yang menjadi kontroversi iaitu pakaian Christmas. Kebanyakan ulama mengatakan tidak perlu memakai pakaian tersebut kerana bila pakai itu dah menyerupai kaum tersebut. Kerana pakaian Christmas itu penganutnya menganggap itu adalah satu sembahan. Sebab menjadi satu spiritual, satu ritual dari agama mereka. Maka tidak perlu memakai pakaian tersebut. Adapun kalau pakai kot, misal kata kalau barat memakai kot pergi kerja, adakah boleh tak boleh? Ya, kita boleh pakai. Kerana itu kita nampak lebih kemas, lebih menjaga penampilan diri supaya nampak rasa semangat. Itu tidak mengapa. Dan kita tengok untuk wanita juga boleh berfashion, tetapi menjaganya batas-batas aurat. Boleh pakai tudung, pakai tudung yang warna-warni sebagainya, tapi kenalah jaga auratnya. Jangan sampai terdedahnya aurat, nampak susuk tubuh badannya. Itu tidak boleh. Jelas melanggar syariat. Okey. Jadi kita akan tengok maksud penampilan diri menurut perspektif Islam. Islam ialah agama yang amat mementingkan umatnya agar menjaga kebersihan dan penampilan diri. Hal ini buktikan seranan untuk menjaga kebersihan diri. Firman Allah Subhanahu taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa menyucikan diri. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah sangat menyayangi orang yang bertaubat. Bermaksud di sini taubat menurut pentafsir Al-Quran. Semisal Al-Qurtubi mengatakan iaitu orang yang menyucikan hati daripada dosa. Itu disebut sebagai innallaha yuhibbu tawabin. Dalam masa sama Allah juga
yuhibbu al-mutatahhirin. Dan Allah juga mengasihi orang yang sentiasa membersihkan diri. Dalam membersihkan diri ni ada dua tafsiran. Kalau kita baca melihat dalam konteks ayat ini, kita akan nampak Allah menjelaskan, kata kat sini lah. Kata kat sini dalam tafsir Al-Quran di sini, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang hukum haid. Jadi kalau kita nampak kat sini, Allah jelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya kat sini boleh ulama mengatakan iaitu dia membersihkan segala kotoran-kotoran yang terdapat dari dalam haid tersebut. Ini satu tafsiran. Ada tafsiran yang lain berdasarkan mutahhirin ini pun iaitu dia suci daripada perkara-perkara maksiat. Adapun para pelajar secara umumnya, ayat ini menceritakan boleh dikatakan iaitu setiap daripada kita ini, maksudnya kita kena bersih hati kita. Jiwa kita bersih. Bila hati bersih, zahirnya tu nampaknya bersih. Kan? Kalau kita makan makanan elok, minum dengan elok, kita salat, kita jaga salat, kita buat tuntutan agama, Al-Quran dan sebagainya, maka di situ akan melihatkan, menzahirkan satu perkara yang sangat indah dalam kehidupan. Jadi inilah antara makna secara umum tentang ayat ini. Jadi para pelajar yang dirahmati Allah SWT, dan ayat ini menjadi kunci menjelaskan bahawa kita perlu menjaga penampilan diri bukan hanya daripada zahir saja. Dan kita pakai kemas, tetapi menitikkan barat juga pakaian dalaman. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, walisbasul lakum libasut taqwa. Pakaian bagi kamu yang paling elok tu apa? Pakaian taqwa. Pakaian taqwa tu maksudnya luarnya baik, dalamnya baik. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, maka secara ringkasnya kita akan nampak di sini kebersihan dan penampilan diri perlu dijaga secara zahir dan batin. Ini yang Islam menitik beratkan. Bukan hanya melihat pada zahirnya. Pakaian dia kemas, pakaiannya cukup rapi, sikatnya tersisir rapat. Dan kalau ada line tengah tu, line yang cantik. Bukan begitu saja. Tetapi batin pun sangat penting. Kalau dia pakaian kemas, tapi dia mengambil rasuah, dia menipu, dia mencuri, dia menzalimi, dia tak pergi kelas, tak belajar. Itu satu masalah yang perlu ditangani. Maka melihat perkara tersebut, berdasarkan ayat ini, maka zahir dan batin perlu diperhalusi, perlu diamalkan dan diperhatikan oleh segenap lapisan umat Islam. Okey. Hal ini secara langsung dapat menjaga imej dan martabat umat Islam. Supaya bukan kita nak pakai ini untuk orang bukan Islam, tapi supaya orang bukan Islam nampak, Islam ni lebih menitikkan berat tentang umat Islam, tentang pemakaian diri. Sebab itu para pelajar yang dirahmati Allah SWT, kita tengok negara-negara barat macam kata kan, seperti New Zealand, Australia, Jepun misal kata kan, UK ke, tengok kebersihan negara-negara mereka. Mereka bukan hanya penampilan diri bersih, kawasan-kawasan dia bersih. Tengok air di sana, tengok sungai di sana, tengok kolam di sana, tengok laut di sana. Berbanding dengan di Malaysia lah misal kata. Kita ambil di Malaysia lah. Kita ni katakan negara Islam. Tu tengok sungai, laut kita. Kita tengok kita punya longkang. Kita tengoklah macam-macam. Bersih ke tak bersih. Bagaimana orang nak pandang umat Islam begini? Kita nampak umat Islam cakap benda ni. Tapi bilik pun tak kemas. Dah makan pun tak nak buang. Ini nampaknya janggalnya kita dalam pemahaman agama. Okey, seterusnya Rasulullah telah menunjukkan contoh yang terbaik. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian seperti bersiwak, mandi, berpakaian bersih, rambut yang tersisir rapi serta tutur bicara yang serta mendamaikan orang yang bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka para pelajar yang dirahmati Allah SWT, kita ambillah satu perkara itu bersiwak. Kita gosoklah gigi kan. Pagi gosok gigi, lepas makan tengah hari gosok gigi, malam gosok gigi. Kita gosok gigi kadang-kadang kita tak sedar nafas kita ni bau. Cuba ambil ni tu. Bau ke tak bau? Kalau bau tu, pergilah gosok gigi. Supaya kita nak cakap dengan orang tu, supaya tak ada orang tu, apa benda lah bau dia ni. Kita kena bersiwak. Gosok gigi selalu. Gosok kat gigi.
kat lidah tu semua kita gosoklah supaya ada kebersihan gigi. Kalau rasa tak ni, kita cek setiap masa. Pergi jumpa doktor. Kenapa mulut saya berbau? Okey. Yang kedua kita mandilah. Mandi ya lepas bersukan mandi, bangun pagi mandi. 2 kali paling tidak pun mandilah. Dan pakaian bersih dan kemas. Pakaian bersih dan kemas tu kemas. Kalau kita boleh iron, kita serika. Itu kalau pakaian bersih tu bermaksud kita pakai dengan pakaian yang dah basuh. Misal kata janganlah pakai yang pakaian dah seminggu pakai balik. Dah bubur dekat baju belakang kita pakai balik. Tak boleh bila tak jaga kebersihan ni datanglah penyakit-penyakit, bukan hanya penyakit rohani tetapi fizikal juga akan menjadi sakit. Okay, rambut dentisis pernah yang saya tahulah wallahu alam Nabi pun membawa sikat untuk menyikat rambut dia. Itu yang pertama. Dan yang terakhir ni kita akan pakai kat sini iaitu bicaranya sentiasa mendamaikan. Kerana itu para pelajar, kadang-kadang kita melihat pertuturan ini melambangkan kita punya jiwa. Baik percakapan, baiklah jiwa. Itu sebahagian yang tak semualah begitu. Tapi kita nampak begitu. Itu kerana itu contoh khudwah hasanah itu Rasulullah SAW dari segala aspek. 100% segalanya ada pada dia. Yang terakhir, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan dia, justru kita amatlah digalak menjaga penampilan dia sejajar dan tidak melewati batas syarak. Kita boleh berfashion, kita boleh tukar gaya penampilan berbagai, tapi kita ada batas syarak. Ini bezanya kita perspektif Islam dengan perspektif Barat dan lainnya. Kita nak berpakai boleh, tapi ada batas syarat. Batas syarak. Ada halal, ada haram. Ada makruh, ada sunat. Ada ni wajib. Setiap itu ada batas syarak. Kita ni terikat dengan undang-undang. Kerana kita ni adalah hamba Allah SWT. Kita mesti ikut apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Kita mesti patuh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Supaya hidup kita ini siratal mustaqim. Jalan kita yang lurus. Jalan agama kita yang benar-benar benar. Inilah garis panduan pada kita umat Islam dalam menjaga penampilan diri. Maka dengan kesimpulan secara umum untuk pembahagian pengertian perspektif Islam ni, kita nak menjaga penampilan diri luar dan dalam. Mukanya kena, kalau janggut tu kena kemas, macam kata kan. Kalau ada rambut panjang, kita potong sikit. Itu. Jadi kita jaga penampilan diri dan dalam badan-badan kita kan. Makan makanan sihat dan sebagainya. InsyaAllah kita akan mendapat kebahagiaan, keberkatan di dunia dan akhirat. Sekadar ini dulu, InsyaAllah saya akan menerangkan tentang dalil-dalil naqli yang menjadi tuntutan supaya menjaga penampilan diri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.